Baik, soalan yang kedua berkaitan dengan masa, bagaimana kita hendak mengurus budaya masa ataupun kita punctual, kita ikut masa. Tuan-tuan puan-puan, saya teringat di mana Saidina Ali ada menjelaskan bahawa al-waqtu kas-saif. Waktu masa ini dia seperti pedang. Illam taqta'hu qata'ak. Kalau kita tak mengurus cekap, potong masa akan memotong kita. Jadi saya suka kiranya kita mengambil pengajaran daripada perintah solat kita. Macam solat subuh, solat zuhur, asar. Dia ada tempoh mula, ada tempoh akhir. Kalau subuh ni kita terlepas waktu dia, kita jadi qada je lah. Qada tu pun kalau Allah terima. Sebab qada ni dia dalam dua kategori saja. Sama ada kita terlupa atau tertidur. Sengaja memang tidak ada dalam kamus ibadah itu. Jadi hadirat yang dikasihi, apa maksud dia? Bila kita nak buat mesyuarat, kena tentukan dengan tegas bila masa habis. Contoh, mula pukul 2.30. Habis dia biasa kita letak 1 jam meeting, 3.30. Mulakan saja. Kena pakat dengan sekretari, dengan setiausaha kita. Okey, pengerusi, setiausaha, desak mula. Sama ada orang ataupun tidak ada, kena mula juga. Jadi bila budaya ini berterusan, orang yang lambat dia selalu lambat dapat maklumat. Okey, kita ada minit mesyuarat sebab setiausaha kan, jadi bagi serah. Dia lama-lama akan membentuk budaya untuk lebih segera, lebih cepat. Sebab kita ni sebab dah janji Melayu ni kan. Jadi tengok aja 2.30, kita pun akan datang di pukul 3, setengah jam. Atau lebih teruk lagi, 2.30, 3.30, biasa 1 jam selepas. Kita dah buat teori kita sendiri. Tak, tuan-tuan puan-puan, jangan tunggu. Kita kerana apa? Kerana kita menyedari bahawa kalau sembahyang pun, sembahyang berjemaah, ikut imam. Ada imam yang masbuk, ada yang imam muafiq, makmum masbuk, dan ada juga makmum muafiq. Jadi makmum muafiq kita kena tambah-tambah sendirilah. Tapi sembahyang kena teruskan juga. Jadi begitu juga dengan mesyuarat. Jangan kita kata Allahu Akbar, ini 3/4 member tak datang lagi. Kita yang tentukan sistem dan peraturan mesyuarat kita. Jadi kalau ada 2 orang, 2.30 datang, start, mulakan. Jadi habis-habislah. Bila habis, time habis. Dan sebenarnya bila saya melibatkan diri dengan Tadika Brainy Bunch, ada beberapa pengalaman ataupun ilmu yang saya belajar. Mesyuarat yang terbaik adalah setengah jam saja, tuan-tuan dan puan-puan. Setengah jam saja. Kerana yang lebih baik itu adalah one-on-one session. One-on-one session, kita ada link dengan dia, kita telefon dengan dia. Biasanya okey, apa macam mana kejawab, kena begini. Dalam tempoh setengah jam meeting itu bukan kita nak table semuanya, kita cuma nak dapatkan report, kegiatan susulan, tindakan susulan. Jadi setengah jam meeting itu adalah yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita fikir nanti kan, bila dah mula lambat, dia akan habis lambat. Jadi pastikan bila kita letak masa mesyuarat 2.30 hingga 3.30. Okey, antara tips dia sebagai pengerusi, pastikan 2.30 hingga 3.30, setengah jam lebih awal berhenti. Maksudnya setengah jam saja. Pukul 2.30 hingga pukul 3. 10 minit untuk ahli kita, 10 minit untuk kita, 10 minit untuk conclusion. Siap. Jadi itu antara bagaimana kita memperuntukkan masa dalam medan meeting kita. Jadi kalau kita tidak ada disiplin diri, maka jangan anggaplah kita ini boleh menjadi superb Muslim ataupun superb mukmin. What more talking about family. Baik, adik saya yang kedua, berkenaan dengan ilmu. Saya suka petik ayat Al-Quran di mana Allah menyebutkan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu agungkanlah. Bermaksud, adik yang disayangi, bila kita sebelum kahwin kita menuntut ilmu untuk persediaan kita berkahwin. Tetapi selepas berkahwin kita kena masih lagi menuntut ilmu. Sebab ilmu kita ini dia ada masa-masanya kita akan terlupa. Kita kena sentiasa diperbaharu. Al-maklum nama kita ni insan. Insan ini adalah makhluk yang selalu lupa. Dia
perlukan motivasi yang berterusan. Jadi orang kata single is simple, double is trouble. Ya, jadi bila kita seorang, simple aja, mudah aja. Tapi bila double itu bermaksud dia ada bantuan dan rahmat. Sebab tu orang yang lepas berkahwin, sembahyang berjemaah kan, dia dapat banyak pahala daripada itu. Jadi kita letak giliran tanawuk, minta isteri kita, okey, baca buku ni, okey, hari ni baca buku ni, ini tajuk dia calon-calon ahli syurga. Ada beberapa tokoh-tokoh yang dibincangkan dalam buku ini. Nanti kita kata adik lah, adik baca, lepas tu nanti share dengan abang. Okey, bulan depan kita pula baca, kita share pula dengan isteri kita. Dan Masya Allah, antaranya Said Kutub ada menjelaskan, kalau kita nak menjadi generasi-generasi yang hebat seperti generasi Rasulullah SAW, kita kena letak target ayat Al-Quran yang kita baca tu, ambil senaraikan berapa pengajaran yang kita boleh buat, balik terus buat. Dia bukan terletak pada nilaian hafalan Al-Quran sepenuhnya. Sebab ramai orang yang hafal Quran sepenuhnya tetapi tidak mampu untuk mengamalkannya, jadi hanya burung kakak tua. Nilai kualiti yang terbaik adalah kita dekati ayat Al-Quran dan kita ambil pengajaran daripadanya dan kita beramal dengannya. Sangat cantik kalau hafal Al-Quran semua kemudian beramal dengan apa yang ada kandungan di dalam Al-Quran. Jadi itulah generasi yang Said Kutub menyatakan, generasi kita kalau nak bagus, kena selak Al-Quran, tengok apa yang boleh diamalkan hari ini. Jadi kemudian target juga, apakah buku-buku yang perlu kita baca. Rumah kita jadikan rumah keluarga ilmu. Ada mesti satu tempat perpustakaan. Ni kita boleh belajar daripada orang-orang Jepun, orang-orang Barat yang suka membaca di mana-mana dia pergi. Jepun ni 1 tahun 7 buah buku dia baca. Malaysia berapa buah buku setahun? Purata dikira 1,5 buku ke? Bukan, muka surat. Jadi kita kena naikkan, kalau boleh mana-mana pergi bawa buku, kemudian baca, letak, okey ni satu bab, saya sampai nanti, sebab saya nak balik rumah mak saya, tumpat, saya kata saya kena habiskan bab yang kelima. Target. So kehidupan kita kena ada target, baru kita boleh meletakkan kita punya pengurusan, insya-Allah. Pengurusan termasuk pengurusan ilmu.